Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, insyaAllah hari ini kita akan masuk bab fiqh yang pertama. Okay, bidang kita adalah bidang fiqh. Okay, bab pertama kita adalah haji dan umrah. Haji dan umrah. Okay, jadi sebelum ni kita dah pernah sentuh di bahagian ayat hukum, hadis hukum. Kemudian kita dah sentuh juga sikit kepada usul fiqh. Okay, sekarang ni kita akan sentuh sikit kepada fiqh, bab fiqh. Okay, jadi kita pergi kepada haji dan umrah. Okay, pengertian haji adalah, okay, yang pentingnya kita ambil daripada istilah. Ambil pada istilah tu, mengunjungi suatu tempat, mengunjungi Baitullahil Haram di Mekah pada masa tertentu untuk menunaikan ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Dengan syarat-syarat tertentu. Okey, jadi bila mana kita bercakap pasal umrah pula, umrah adalah merupakan mengunjungi Baitullahil Haram di Mekah pada bila-bila masa. Pada bila-bila masa, dia tidak tertakluk pada waktu-waktu tertentu seperti haji. Okey, jadi bila-bila masa sahaja boleh kita menunaikan ibadah umrah. Okey, dengan syarat-syarat tertentu. Okey, jadi dalil kefarduan haji ini, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Okey, barang siapa yang boleh menunaikan haji jika mana dia itu berkemampuan. Okey, dan dalil kefarduan untuk umrah adalah wa atimmul hajja wal umrata lillah. Okey, kita menunaikan haji dan umrah, sempurnakan haji dan umrah itu kerana Allah Taala. Okey, jadi kita terus pergi kepada hukum. Hukum kita menunaikan haji dan umrah. Okay, hukum menunaikan haji dengan umrah ni, kalau kita boleh lihat, sorry Ustazah tadi lupa, kita mula daripada muka surat 96. Boleh refer buku teks, digital buku teks, muka surat 96. Okey, jadinya untuk ijma' ulama berpendapat bahawa haji diwajibkan ke atas setiap muslim yang cukup dia punya syarat-syarat dia. Cukuplah syarat-syarat untuk menunaikan haji. Nanti kita tengok pula syarat untuk menunaikan haji dan umrah. Okay, kemudian hukum wajib untuk umrah pula adalah wajib dilaksanakan sekali seumur hidup. Okay, bagi setiap muslim yang cukup syarat, ia merupakan salah satu rukun Islam dan dia adalah mengingkari. Kalau kita ingkar, maksudnya kalau kita tak percaya bahawa kewajipan haji itu dia boleh membawa kepada kekufuran. Okey, jadi perbezaan, apakah perbezaan di antara haji dengan umrah ni adalah daripada sudut waktu dia. Daripada sudut waktu dia, kalau kita nak menunaikan haji ini, boleh berniat haji pada bulan Syawal, okey, Zulqa'dah, okey, dan 9 hari terawal daripada Zulqa'dah, sehinggalah kebiasaannya raya haji, kemudian ada hari tasyrik. Waktu-waktu macam itulah biasanya orang tunaikan haji. Okey, waktu umrah pula kita boleh lakukan bila-bila masa sahaja, bagi orang yang, kecuali bagi orang yang telah berniat ihram. Maksudnya kalau dia dah nak masuk waktu haji tu, dia dah buat ihram, dah berniat ihram, dia tak boleh buat umrah. Okey, kemudian kita terus pada muka surat 99, syarat wajib haji dan umrah. Okey, syarat wajib haji dan umrah, okey, mestilah yang pertama sekali dia Islam. Okey, dan kemudian baligh. Baligh maksudnya dia dah cukup umur. Okey, kemudian dah berakal. Dia berakal. Kemudian merdeka. Dia bukan seorang hamba. Kalau untuk kita sekarang ni, susahlah kalau kita nak jumpa orang yang kita panggil maksudnya dia masih lagi dalam keadaan hamba. Payah kita nak jumpa zaman sekarang ni kan. Masing-masing kita insya-Allah dah merdeka. Okey, kemudian aman perjalanan. Maksudnya aman perjalanan dia tu, dia bukanlah pergi
aman perjalanannya dan berkemampuan istita'ah daripada segi kemampuan, daripada segi kesihatan, dan daripada segi kemampuan kepada waris-waris yang ditinggalkan. Itu semua akan kita bincangkan nanti esok. Okey, kemudian ini saya ambil secara ringkas dulu. Okey, nanti insyaAllah kita akan bincang dalam kelas seterusnya esok. Okey, kemudian apa erti kemampuan? Kemampuan itu maksudnya kemampuan untuk melakukan haji dan umrah dengan sendiri. Okey, kemudian berkemampuan untuk mewakilkan orang lain. Okey, ada juga keuangan, mampu juga untuk mewakilkan orang lain menunaikan haji dan umrah jika mana dia tidak mampu. Okey. Jadi jenis-jenis pelaksanaan haji dan umrah yang ada dekat tanah air kita, dekat Malaysia biasa yang pernah kita dengar dekat dalam fiqh. Okey, dia ada 3 jenis. Ada 3 jenis haji yang boleh kita lakukan. Yang pertama sekali adalah haji ifrad. Okey, haji ifrad ni maksudnya kita ihram untuk haji sahaja. Maksudnya dia asing di antara haji dengan umrah tu. Jadi bila asing dia panggil haji ifrad. Maksudnya satu-satulah. Jadi dia hanya buat haji sahaja dalam bulan haji tersebut. Dia namakan haji ifrad dan tidak dikenakan dam. Manakala kalau haji kiran dia berniat ihram dan umrah dan haji, maksudnya sekaligus. Okey. Serentak dekat miqat yang sama sebelum memasuki Mekah pada bulan-bulan haji. Maksudnya dia nak pergi haji tu dia buat dua-dua sekali, sebab kadang-kadang ada orang yang tak mampu nak buat 2 kali kan. Jadi dia sekalikan dalam masa yang sama. Okey. Jadi ini juga seperti haji ifrad, kecuali niatnya sahaja yang berbeza. Okey, jadi haji kiran ini akan dikenakan dam. Okey, dan kemudian haji tamattu'. Okey, haji tamattu' inilah yang kebiasaannya para jemaah Malaysia buat. Okey. Jadi dia akan niat ihram untuk umrah sahaja di miqat sebelum memasuki Mekah pada bulan-bulan haji. Kemudian setelah selesai semua pekerjaan umrah, barulah dia berniat untuk buat haji. Okey, kemudian dia akan berniat mengerjakan haji sebelum keluar berwukuf di Arafah. Sebelum keluar wukuf di Arafah tu dia niat nak buat haji pula pada 9 Zulhijjah. Pada 9 Zulhijjah, dan kemudian haji tamattu ini akan dikenakan juga dam. Okey, dam ni kita jangan risau, sebab kalau kita pergi dengan tabung haji, kebiasaan tabung haji akan settlekan lah dam kita ni. Okey, jadi kat bawah tu ada lafaz niat masing-masing, boleh tengok. Okey, kemudian kita pergi kepada rukun haji. Okey. Macam tadi tu wajib kan, syarat wajib kan. Okey, jadi sekarang ni rukun haji pula. Lepas ni kita dengar pula syarat sah pula. Kan, ataupun kita panggil syarat wajib. Syarat wajib. Okey, jadi so dia jadi ada 3 benda yang kita kena pandai bezakan. Okey, yang pertama sekali tadi syarat syarat tadi, syarat wajib haji. Okey, kemudian kita pergi kepada rukun haji. Okey, rukun haji. Okey, yang pertama apa yang perlu kita buat? Rukun ni macam kita nak solat lah kan. Yang pertama sekali kita niat berdiri, kan macam tu. Okey. Yang pertama sekali rukun, okey, kita mestilah niat. Niat ihram dulu. Niat ihram ni tak boleh dah sampai kat Mekah tu baru niat ihram. Bukan macam tu, kita ada pintu-pintu masuk dia, ada miqat dia yang tersendiri. Okey, jadi dekat miqat tu kita dah niatkan ihram. Okey, kemudian kita akan wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ni maksudnya kita akan berkumpul dekat padang Arafah tu ramai-ramai pada hari wukuf. Okey, kemudian kita akan tawaf, tawaf sebanyak 7 pusingan. Okey, kemudian kita akan ada sa'i, dan kemudian kita mencukur tahallul, yakni kita akan mencukur ataupun menggunting rambut di kepala sekurang-kurangnya 3 helaian. 3 helaian rambut. Okey, dan tertib pada kebanyakan rukun, maksudnya tersusun daripada segi pelaksanaan haji tersebut. Okey, nanti yang detailnya nanti kita akan bincang sama-sama.
Okey, kemudian umrah pula rukunnya adalah niat, kemudian terus kepada tawaf. Kita tidak ada wukuf. Okey, so ada sa'i, mencukur dan tartib. Okey, so ada beza sikit lah daripada haji tadi dengan umrah. Okey, jadinya selepas daripada kita dah selesai rukun umrah tu, okey, kita akan pergi pula kepada wajib haji dan umrah. Kita tengok pula wajib haji dan umrah. Apa dia wajib haji dan umrah? Wajib haji dan umrah, okay, yang pertama adalah wajib ihram dekat miqat. Wajib ihram dekat miqat. Kalau kita dah sampai dekat miqat, dekat tempat kita berniat tu, kita mesti, biasanya nanti pramugari ataupun kita punya mutawif yang akan bagi tahu kita dah sampai dekat tempat miqat. Dekat sini memang kita dah kena pakai ihram, dah kena niat ihram, dah kena betul-betul nak masuk ke pintu masuk untuk menunaikan haji ataupun umrah. Okey, kemudian kita akan mabit. Mabit maksudnya kita akan bermalam, bermalam di Muzdalifah. Okay, akan bermalam di Muzdalifah. Okey, kemudian kita akan melontar jamrah, melontar jamrah. So melontar jamrah ni dia ada melontar jamratul ula, jamratul wusta, jamratul aqabah kan. Okey, jadi yang pertama ni adalah melontar jamratul aqabah dulu. Okey, yang ini yang dia punya kewajipannya, macam tu. Okey, kemudian kita akan mabit dekat Mina. Mabit maksudnya bermalam, akan tidur pula dekat Mina. Okey, tidur dekat Mina, kemudian akan melontar jamrah dan meninggalkan larangan-larangan ihram. Okey, so jamratul aqabah tadi yang wajib, dan yang ini pula ada jamrah yang lain, jamrah yang lain. Okey, kemudian meninggalkan larangan-larangan ihram. Okey, dan wajib umrah pula. Tadi tu wajib haji kan? Wajib haji, yang ini wajib umrah. Wajib umrah ada 3 perkara. Yang pertama, niat dekat miqat, niat ihram dekat miqat. Kemudian kita tertib daripada rukun tadi tu. Kemudian kita meninggalkan larangan-larangan ihram. Okey, jadi kita sampai bawah tadi kita tengok ada larangan-larangan ihram. Apa dia larangan-larangan ihram? Apa dia larangan-larangan ihram? So kita tengok yang pertama sekali, lelaki dan wanita. Dia ada dua, maksudnya ada larangan yang sama dan ada larangan yang berbeza. Dia ada jenis-jenis larangan. Okey, yang pertama, berkahwin ataupun bernikah ataupun menikahkan orang. Okey, so tak boleh. Sama ada dia bernikah ataupun dia menerima nikah ataupun dia nikahkan orang, itu semua tak boleh. Okey, kemudian tidak boleh meletakkan minyak rambut ataupun minyak pada rambut ataupun janggut. Tak boleh letakkan minyak. Okey, kemudian mencabut ataupun memotong rambut ataupun bulu daripada mana-mana anggota badan. Tak kisahlah bulu pubis ke ataupun nak kerat rambut ke, kan. Okey, selain daripada tahallul. Okey, so dalam ihram tu memang tak boleh nak cabut mana-mana, nak cabut uban ke, kan, tak boleh. Okey, kemudian melakukan muqaddimah bersetubuh di antara suami isteri. Itu sebabnya kebiasaannya kita akan pisah ataupun asingkan bilik kalau suami isteri kan. Okey, kemudian memotong kuku kecuali jika terpaksa seperti sakit. Kalau contohlah kuku tu dah macam dah tercucuk kan, okey, kenalah potong sebab dia sakit. Tapi kalau tak memudaratkan, masih lagi boleh dikawal. So tak boleh kita nak potong kuku tu. Okey, kemudian bersetubuh dengan sengaja, kemudian memotong ataupun mengerat, mencederakan, mencabut mana-mana pokok, okey, ataupun tumbuhan. Okey, kemudian memakai ataupun meletakkan wangi-wangian pada badan ataupun pakaian. Kemudian memakai sarung tangan. Tak boleh pakai sarung tangan kalau hatta walau perempuan. Cumanya kalau ada qadiyah khasah yang kita tak tahu, contohnya dia tu memang jenis kulit dia memang kena pakai sarung tangan ke, itu qadiyah khasah yang maksudnya khusus untuk orang tu. Tak boleh kita samakan dengan orang lain. Dan tak boleh memburu, menembak. Time tu lah nak tangkap burung merpati lah, nak bunuh haiwan lah, tak boleh time tu. Okay, so ini adalah larangan-larangan yang dikongsi bersama
bagi lelaki dan wanita. Okey, apakah perbezaan pula? Okey, perbezaan dia, okey, untuk larangan ni lelaki memakai pakaian yang bersarung ataupun bercantum atau berjahit yang menutup sesuatu anggota seperti seluar, baju, okey, kemeja. So itu semua tak boleh disebabkan berjahit, berjahit pakaian tersebut. Kemudian lelaki juga tidak boleh menutup kepala. Lelaki tak boleh menutup kepala, pakai kopiah ke, pakai hoodie ke kan, pakai topi ke, tak boleh. Okey. So kemudian kalau yang wanita, dia tidak boleh menutup muka dan sebahagian daripada tak boleh menutup muka dan sebahagian daripadanya. Contohnya pakai niqab ke kan, sama ada awak nak tutup terus macam tu ataupun awak nak tutup separuh pun tak boleh. Mesti buka terus, bukan buka tudung terus, buka muka, okey. Dan jika terpaksa seperti sakit, tak boleh kena cahaya matahari, barulah boleh ditutup. Okey, kemudian kita pergi kepada rukun seterusnya adalah tahallul. Rukun tahallul. Okey, tahallul ni maksudnya apa? Tahallul maksudnya bercukur. Okey, so dia ada pergi kepada tahallul ni bukan bercukur. Tahallul ni dia macam habis satu step. Kan. Okey, so seorang yang telah berniat ihram hanya bebas daripada melakukan ihram setelah dia bertahallul. Maksudnya dia dah habis rukun-rukun haji tadi tu. So dia dah boleh bebas. Okey, dah sampai tahap tahallul tu dah boleh bebas. Okey. Jadi tahallul bagi umrah adalah dengan bercukur, okey, ataupun bergunting setelah mengerjakan semua rukun. Manakala tahallul bagi haji pula terbahagi kepada dua peringkat. Kalau umrah dia dah cukur tu maksudnya dah okey, dah bebas. Okey, tapi kalau bagi orang yang haji dia ada dua jenis. Okey, dia ada tahallul awal ataupun dia ada tahallul sani. Okey. Jadi apa dia tahallul awal? Tahallul awal ini terhasil apabila selesai mengerjakan dua daripada tiga perkara berikut. Okey, yang pertama dia dah settle selepas wukuf dekat Arafah tu, dia dah settle melontar jamrah Aqabah, tawaf ifadah, tawaf wajib. Kemudian bercukur ataupun bergunting. So tiga perkara ni dah lepas, dia kira sebagai tahallul awal. Okey, kemudian tahallul sani pula dia selesai apabila dia dah kerjakan semua ketiga-tiga amalan di atas dan seseorang telah selesai tahallul kedua, bebas daripada semua larangan ihram. So semua larangan ihram yang ada pada muka surat 106 tu bebas dah untuk dilakukan selepas daripada peserta umrah ini selesai daripada melakukan dia punya rukun-rukun tadi tu. Okey, dan yang akhir sekali adalah kesan larangan ihram. Okey, kenapa dia ada larangan-larangan ni? Kenapa Allah Ta'ala letakkan batas-batas supaya kena ada larangan? Okey, jadinya kesan dia adalah seseorang yang dalam ihram ataupun haji itu dan melanggar larangan-larangan ihram akan dikenakan kafarah ataupun dam. Kalau seseorang tu langgar peraturan tu, dia akan kena denda. Bukan, tapi kita tak panggil dia sebagai denda, tahu tak? Sebab dam ini sebenarnya dia menguntungkan. Bukanlah kita macam saja je nakkan dam, tak. Tapi kaedah iqab Allah Ta'ala ni, dia punya kaedah tu kita bayar dam tu, kemudian kita dapat pahala balik. Macam tu. Kita diberikan dam tu sebagai macam peringatan je untuk kita. Bukan untuk menghukum ataupun bukan untuk padan muka ke macam tu kan. Bukan untuk merugikan kita, bahkan untuk menguntungkan kita. Jadi kesalahan dia adalah yang pertama, meninggalkan perkara wajib ataupun wajib haji ataupun umrah, seperti tidak berniat ihram di miqat ataupun tidak bermalam di Muzdalifah. Okey, maksudnya wajib haji tadi ditinggalkan. Okey, jadi dia punya kafarah dia adalah menyembelih seekor kambing. Menyembelih seekor kambing ataupun 1/7 daripada bahagian lembu. Maksudnya 1 bahagian lah. Okey, ataupun jika tidak mampu berpuasa 10 hari, iaitu 3 hari semasa di Mekah, 7 hari di tanah air kita. Okey, dan jika tak mampu lagi, bersedekahlah sebanyak 10 cupak makanan asasi kepada fakir miskin. Okey, jadi pelaksanaan dia adalah kita panggil tartib dan takdir. Tartib dan takdir. Okey, kemudian yang seterusnya
kalau kita tengok dia ada macam ada line warna hijau pekat dengan hijau cair itu kan. Okey, so itu dah dia punya jenis-jenis dia. Jenis-jenis dia yang boleh kita jadikan pedoman. Maksudnya apakah kesalahan-kesalahan yang perlu dibayar kifarah seperti dalam kotak yang hijau cair yang pertama ni. Okey, jadi yang pertama meninggalkan wajib haji, yang kedua melakukan haji tamattu ataupun haji qiran, yang ketiga adalah tidak sempat berwukuf di Arafah. Dia tak sempat wukuf dekat Arafah. So menyebabkan haji dia tidak sah. So kalau dia nak top up ataupun nak ganti balik, okey, dia kena buat kifarah yang kotak pertama tadi. Okey, kita panggil kifarah tartib dengan takdir. Okey, yang kedua adalah kita panggil kifarah dia takhyir dan takdir. Okey, takhyir dan takdir ni antara kesalahan dia adalah melanggar larangan-larangan ihram selain daripada bersetubuh dan berburu. Kan ada banyak tadi larangan kan. So selain daripada tu, pakai minyak wangi ke, potong kuku ke, cabut rambut ke. Okey. So dia kata dia akan menyembelih seekor kambing ataupun ambil 1/7 daripada bahagian lembu, bahagian ataupun unta. Ataupun tak mampu, kita boleh sedekah makanan asasi kepada 6 fakir miskin ataupun kita puasa 3 hari. Okey, kemudian dam yang ketiga dipanggil takhyir dengan ta'dil. Takhyir dengan ta'dil ni antara kesalahan dia adalah merosakkan pokok ataupun tanam-tanaman yang berada di tanah haram, kemudian berburu dan membunuh buruan tersebut. Okey, jadinya buruan yang ada persamaan, dia maksudnya menyembelih binatang ternakan yang serupa dengan binatang buruan tersebut. Dia berburu binatang ternakan kan, so dia kena dam maksudnya setimpal harganya, macam tu. Okey. Kemudian kalau tak mampu juga bersedekah makanan asasi, okey, yang sama nilai harga dengan buruan tersebut, ataupun berpuasa 1 hari bagi 1 cupak makanan asasi sama dengan nilai harga buruan tersebut. Okey, ini dalam bab buruan ni dia payah sikit, tinggi sikit dia punya demand. Okey, kemudian dan yang terakhir, kalaulah contohnya yang terakhir adalah dam tartib dengan ta'dil. Dam tartib dengan ta'dil ni dia mestilah menyembelih seekor kambing di tempat yang terhalang. Kalau tak mampu bersedekah makanan asasi, dan kalau tak mampu lagi dia kena berpuasa 1 hari bagi 1 cupak makanan dengan nilai seekor kambing. Banyak kan, cupak nak sama dengan seekor kambing, jauh tu. Okey, jadinya terhalang ataupun dihalang untuk mengerjakan haji ataupun umrah selepas daripada ihram. Maksudnya dia nak sampai tu dia tak istita'ah, dia tak ada kemampuan